Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, berjumpa lagi kita. Okey, ni hari PKP dah hari ke berapa dah ni? Okey, hopefully awak okey semua ya. Hari ni kita nak puasa. Okey, teruskan momentum belajar itu ya. Kita doa sajalah sambil kita doa, teruskan berdoa supaya COVID-19 ini dapat diangkatlah ya. Kita doakan bersama-sama. Okey. Seperti yang cikgu janji, cikgu nak sambung dengan tenaga dan perubahan kimia pula bab seterusnya. Okey, untuk bab ni cikgu tak buat macam itulah. Itu cikgu buat panjang kan satu bab. Okey, ini untuk ini mungkin cikgu buat 2 atau 3 part lah. Okey. Okey, kita nak mulakan. Sebelum kita mulakan, hari tu cikgu tengok-tengok soalan pasir, cikgu jumpa soalan bab yang kita belajar hari tu. Bila cikgu tengok soalan ni, cikgu rasa macam takut cikgu tertinggal hari tu ya. Okey, soalan ni awak cuba. Boleh jawab tak? Okey, jawapannya apa? Okey, elektron. Okey, mungkin awak dapat jawab bila tengah bergerak mengelilingi nukleus ni. Lepas tu jisim relatif ini, nilai ni sebenarnya awak tengok data ni kalau awak tengok jangan heran. Sebenarnya kalau awak tengok dalam buku teks, data ni ada tau. Okey, untuk pengetahuan awak semua ni kena baca buku teks. Sebab ada apa yang dalam buku teks semua boleh disoal. Sebab buku teks telah dibuat mengikut huraian sukatan apa yang awak perlu tahu. Okey, masa cikgu buat PowerPoint bab ni, bab yang ni lah, bab bahan jirim dan bahan ni, cikgu lupa nak check huraian sukatan tu. Cikgu buat tu macam cikgu ingat-ingat sajalah. Cikgu tak ada buku teks kat rumah, tak bawa balik itu kan. So, lepas tu cikgu teringat balik, cikgu baru ingat dalam laptop cikgu ada huraian sukatan. So, cikgu bolehlah, so untuk yang bab seterusnya, cikgu buat berdasarkan huraian sukatan. Bahan-bahan ada sikit-sikit dalam buku teks, cikgu ambil. Yang mana cikgu dah pernah ambil lah daripada buku teks, cikgu simpan, cikgu guna. Ataupun cikgu dapat data daripada cikgu Google lah. Tapi cikgu tetap ikut huraian sukatan tu. Okay, tapi awak kelas 5 karisma ada buku teks kan. Masa belajar ni awak sambil-sambil tu buku teks di depan. Buku teks form 4 di depan. Dan juga buku Science Process Skill form 4 tu. Jangan lupa. Okey, ni cikgu nak balik pada sini. Okey, ni cahaya itu dah ni struktur atom kan. Satu atom tu ada 3 sub-atom. Okey, tengah-tengah ni kita panggil nukleus. Dalam nukleus ada 2 sub-atomnya iaitu proton, positif dan neutron. So, ini nukleus. Dan dia dikelilingi oleh elektron. Itu maksudnya soalan ni. Bergerak mengelilingi nukleus. Apa yang bergerak mengelilingi nukleus? Ia ialah elektron. Ini jisim relatif ni, berkaitan jisim relatif maksudnya dia buat perbandingan lah dengan yang lain. Elektron tu dengan proton dengan keseluruhan struktur atom ni, jisim dia 1/1840. Ini tak perlu tahu, awak sebagai pelajar sains tak perlu tahulah yang detailnya ini. Lebih kepada pelajar-pelajar kimia. Tapi data ni ada dalam buku teks. Okey, kita sambung, kita teruskan untuk bab ni. Ini adalah peta konsep yang dalam buku teks yang di akhir bab ini. Ini adalah sebahagian yang penting apa yang ada dalam bab ini. Okey, tenaga dan perubahan kimia tajuknya. Lepas tu ada perubahan fizik dengan perubahan kimia. Di bawah perubahan kimia ni ada konsep perubahan haba, tindak balas logam, siri keaktifan logam, tindak balas yang memerlukan cahaya iaitu fotosintesis,
Nah, ada satu lagi proses. Kemudian penghasilan tenaga elektrik, elektrolisis. Penjaduran elektrik, pedulian logam dengan pengekstrakan logam. Ni kita akan cikgu akan cover lah semua ni. Okey. Pertama sekali, perubahan fizik dan perubahan kimia. Ini soalan boleh keluar soalan nombor 11 atau 12. Mula-mula soalan A tu biasanya 4 markah, dia akan tanya. Terangkan perbezaan di antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Awak boleh buat jadual ni lah. Okey, mula-mula tengok dulu apa itu perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, perubahan ni jangan silap perubahan yang berlaku pada ciri fizikal ni fizik berlaku pada ciri fizikal seperti bentuk atau isi padu. Contohnya, katalah cikgu ada kertas ni. Bila cikgu ada kertas ni, kertas ni cikgu buat perubahan fizik dia, cikgu koyak. So, berlaku perubahan fizik. Bentuk dia ataupun cikgu ambil gunting, cikgu gunting. Perubahan fizik. Berlaku pada bentuk. Isi pada perubahan ni bentuk berubah. Pembentukan bahan baru. Ada ke tak ada? Tiada pembentukan bahan baru. Tetap kertas juga. Keperluan tenaga. Sikit je kan cikgu perlu tenaga. Koyak sini. Kimia daripada badan cikgu lah. Kesukaran kembali ke bentuk asal. Mudah. Maksudnya senang. Boleh. Bentar cikgu boleh selotip balik. Dapat bentuk asal dia. Maksudnya itu ataupun dengan perkataan lain dia berbalik. Berbalik pada bentuk asal. Okey, perubahan kimia pula. Contohnya, paling mudah katalah kertas juga. Cikgu ambil lighter, cikgu ambil api, cikgu bakar. Bila bakar, dapat apa? Dia abu kan? So, perubahan ciri kimia pun dah berbeza, komposisi kimia pun dah berbeza. Ada berlaku tindak balas. Tindak balas pembakaran tu ada oksigen. Lepas tu kena ada oksigen. Semua berlaku proses pembakaran itu. Kan pembakaran bahan bakar dengan oksigen bentuk bahan baru. So, bahan baru abu tu terhasil. Tenaga banyak tak? Banyaklah kan sebab guna api. Api, tenaga haba yang tinggi. Baru boleh bakar. Kemudian, boleh tak balik ke bentuk asal? Tak dapat kertas balik. Dapat abu saja. Ataupun sukar nak dapat. So, tindak balasnya tidak berbalik. Ini adalah perbezaan. Contoh, nanti kita akan tengok apa contoh-contoh yang perlu awak tahu. Okey. Tadi yang cikgu tunjuk ni perubahan. Ini cikgu dapat daripada internet ni. Perbandingan perubahan fizik dan perubahan kimia. Ini dia buat dalam bentuk peta buih berganda. Awak boleh baca lah benda yang sama je tadi. Okey. Sekarang ini contoh-contoh yang awak kena tahu. Okey, pembakaran kertas. Kita tengok satu persatu. Pembakaran kertas, perubahan dari kimia. Peleburan ais, ambil daripada sejuk keluar, lepas tu dia cair kan. So, dia lebur, cair. Dapat air. Lepas tu, dah senang jadi ais balik tak? Kita letak dalam peti sejuk, jadi ais balik. Keluar balik, jadi air balik. So, perubahan tu segi fizik saja. So, dia perubahan fizik. Okey, perubahan warna terhadap sehiris apple. Ambil apple kan, awak pernah potong apple ataupun potato ke, potong. Biar lama dia jadi colour kuning-kuning tu. Boleh tak awak buat sesuatu balik-balik ke kuning tu? Tak ada kan, dia tetap warna kuning. Kecuali awak hiris, buanglah bahagian kuning tu. Kalau tidak, itu maksudnya dia perubahan kimia. Sebab satu tindak balas telah berlaku. Tindak balas kimia telah berlaku situ. Penyejatan air. Ambil air tersejat. Ataupun kita kata awan kan. Ambil air, kalau secara besarnya kita air tersejat jadi awan. Lepas tu turun, hujan balik. Air balik. So, fizik. Ferrum sulfur, dapat ferrum sulfida. Benda baru. So, awak tengok sama ada dapat benda baru ke tak dapat. Tenaga banyak tak pakai. Lepas tu boleh balik kepada asal tak? Macam awak dapat ferrum, dengan tidak balikkan ferrum dengan sulfur, dapat ferrum sulfida. Boleh tak dapat ferrum balik? Boleh tak dapat sulfur balik? Dapat yang asal balik. Bila dapat senang dapat asal, maksudnya fizik. Kalau susah dapat asal, kimia. Okey? Ini kimia. So, dengan cepatlah kita pergi ya. Pembakaran pita magnesium dalam udara, kimia.
Awak cubalah recall balik apa cikgu ubat tahun lepas. Merendam paku dalam air. Dalam air berkarat kan, lama-lama jadi kuning, berkarat kan. Karat itu adalah bahan baru yang terhasil. So, kimia. Pemanasan garam kumpulan karbonat pun dapat bahan baru. Dapat gas garam karbonat ni kita akan dapat gas karbon dioksida. Tidak balas zinc dengan larutan kromos sulfat pun kimia. Kalium iodida dan plumbum nitrat pun kimia. Pelarutan gula dalam garam. Ambil gula dalam air, Gula campur air. Dapat larutan gula kan? Larutan gula itu, bila kita sejatkan air dia, keluarkan air, kita nak letak kat tengah panas. Itu ingat lagi, belajar bab lepas. Boleh dapat balik gula. Okey, penghabluran natrium klorida dari larutan tepu. Maksudnya larutan yang pekat, kepekatan sangat tinggi ni yang mana satu larutan awak ambil gula, awak masuk ni natrium klorida. Lupa pula cikgu. Okey. Ingat tak natrium klorida tu apa? Okey, kalau awak masih ingat natrium klorida, nampak tak klorida? Okey. Masih ingat kita ulang sikit. Mana bab yang cikgu itu jirim natrium klorida, jadual berkala. Mana jadual berkala? Okey, masih ingat jadual berkala? Klorin kumpulan yang ke-17 ini. Okey, natrium sini bahan logam, ini bahan bukan logam, campur dapat natrium klorida. Kan ini kumpulan ke-17, ada dada di belakang, fluorida, klorida, bromida, iodida, semua itu adalah sejenis garam. Garam bahan apa? Bahan ion kan? So, kalau garam. So, natrium klorida tu apa? Okey, balik-balik. Tengok sini. Okey, kejap ya. Cikgu buat slide share. Okey. So, bahan natrium klorida. Garam daripada larutan tepu. Larutan tepu maksud larutan yang kepekatan sangat tinggi. Dalam larutan tu, awak tambah garam pun, awak tak akan larut lagi. Lepas tu, awak ambil larutan tu, awak sejatkan ataupun awak panaskan, dapat balik garam tu. So, dapat tak yang asal? Dapat garam asal balik. So, ialah perubahan fizik. Okey, pemanasan habloiodin dalam bekas tertutup. Ini cikgu tak pasti awak ada buat atau tidak. Okey. Katakanlah ini ada cikgu masukkan dalam sini ada pepejal. Iodin masukkan. Okey, lepas tu cikgu panaskan. Ni tak kita guna apa mangkuk pijau, panaskan. Lepas tu kita tutup dia. Apa yang berlaku itu panaskan, kalaulah kita perlu panaskan, kalaulah kita boleh nampak dia punya wap dia color macam pink keluar. Lepas tu katalah kita letak satu benda, kita letak atas dia, kita letak sini. Okey, wap tu kena benda yang sejuk ni. Wap ini akan kena kat sini, dia akan jadi pepejal balik. Proses ni sebenarnya pemejawapan. Ingat tak bab seterusnya, bab sebelum ni? Proses pemejawapan daripada pepejal iodin dapat wap. Dia tu dapat wap. Dia tak akan lebur. Dia terus jadi wap, jadi gas. Kena kat sini yang sejuk, sini akan melekat balik iodin yang pepejal tu. Tu adalah proses apa? Perubahan apa? Perubahan fizik. Awak boleh cuba Google dalam YouTube, tengok ada gambar tu. Sebab ini nak buat eksperimen kan tak buat juga sebab dia bahaya. Sebab gas iodin yang keluar tu kena buat dalam kebut WhatsApp. Kemudian pemanasan lilin secara perlahan-lahan. Perubahan apa? Okey, lilin ni contoh. Lilin, ada lilin. Okey. Katalah awak bakar lilin, dia akan cair kan? Katalah bakar ke sini, cair. Jatuh bawah kan? Lepas tu dia jadi keras balik. Itu adalah perubahan fizik. Cuma bentuk je ya berubah. Penyek je kan. Kau nak buat bentuk ni balik, bubuhlah acuan ni balik. Buat balik. Macam orang duk buat kan, dulu-dulu ada selalu buat masukkan tangan kan. Lepas tu keluar buat masukkan celupkan tangan dalam lilin yang agak panas. Tu keluarkan dapat bentuk tangan awak tu. So dia perubahan bentuk. Tapi dia cair balik. Kalau kita panaskan balik, cair balik. Maksudnya mudah dapat bentuk yang asal. Maka perubahan fizik. Okey.
Jelas ya, perubahan fizik dengan perubahan kimia. Okey, ini contoh-contoh perubahan kimia. Awak boleh cek buku sains proses skill. Ini apa yang jadi ya. Mungkin dengan gambar ni awak dapat boleh ingat lagi lah yang cikgu awak buat tahun lepas. Okey, soalan SPM. Tengok satu contoh. Okey, baca soalan ni. Tengok. Okey, apa jawapan dia? Okey, sekeping besi ditempa untuk membuat pisau. Besi awak ketuk, tempa masa ketuk, dapat penyet, dapat tajam, dapat pisau. Bentuk dia berbeza, bentuk pisau. Tapi tetap besi. Okey? Tapi hak lain-lain ni telur keras. Dapat awak ambil telur, panaskan, keras, dapat telur balik tak? Tak dapat telur balik kan? Makan je lah. Kertas terbakar, kita tengok dah. Jus anggur kepada wine. Dapat wine, dapat tak jus anggur balik daripada wine? Tak dapat. Okay, so, itu perubahan yang tiga-tiga ni. ABC adalah perubahan kimia. Ini adalah perubahan fizik. Senang je kan soalan SPM. Tapi kena fahamkan betul-betul lah. Okey. Ini pula. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Boleh berbalik. Okey, jelas senang kan? So, basic saja soalan dia. Okey. Okey, panjang kita tengok subtopik yang seterusnya. Teruskanlah ya dengan subtopik seterusnya. Okey, perubahan haba dalam tindak balas kimia. Tindak balas, kita masuk pada tindak balas kimia. Okey, ada dua jenis tindak balas yang perlu awak tahu, iaitu tindak balas endotermik dengan exotermik. Termik ni bukan tema ni berkaitan dengan haba kan, termometer, termos awak tu. Semua berkaitan dengan haba. So, ini silalah hafal ya. Okey, endotermik, tindak balas itu akan menyebabkan, bila kita tambah dua bahan itu, menyebabkan suhu menurun. Eksotermik, ingat suhu meningkat. Guna termometer, kita boleh tengoklah perubahan suhunya. Ataupun nak boleh rasa sejuk, rasa panas, itu secara tak apa orang panggil, tak gitulah people rasa. Tapi sebenarnya awak boleh buat tau eksperimen ni kat rumah je. Okey, contoh, tengok contoh Okey, ni sama juga ni, melarutkan aluminium klorida. Nampak tak? Klorida apa? Sejenis garam. So, awak boleh ambil je garam kat rumah awak tu, mak awak punya garam, ambil sikit. Sikit pun tak rasa sangat kan? Tak rasa sangat. Awak ambil garam. Mula-mula awak ambil air. Awak tak ada termometer kan? Awak rasa air tu. Tengok. Rasa. Lepas tu awak letak banyak-banyak garam. Awak rasa sejuk ke panas? Celup sikit. Sejuk ke panas? Dia akan rasa sejuk sikit. Kemudian itu tindak balas apa? Endotermik. Sebab apa dia sejuk? Sebab bila kita awak campur air tu, awak ambil campur garam tu dengan air, apa yang jadi ialah dia menyerap haba daripada persekitaran, daripada air tu. Menyebabkan suhu persekitarannya, suhu air tu akan berkurangan. Okey, ini eksotermik. Kalau dalam makmal, kita gunakan natrium hidroksida dengan air. Okey, ambil natrium hidroksida, air kita rasa panas. Kat rumah awak boleh ambil mak awak punya, ambil lah sikit mak awak punya sabun basuh. Ambil sikit sabun basuh. Bubuh. Nak kalau ambil sabun basuh yang serbuk tu, masukkan dalam air, awak larutkan. Awak rasa tengok panas sikit. Sebab apa? Tindak balas tu dia bebaskan haba. Nak baca bebaskan haba kebesaran, menyebabkan larutan itu sedikit habanya meningkat. Panas. Awak rasa panas. Tapi yang apa yang awak kena tahu, kena hafal. Eksotermik, suhu meningkat. Endotermik, suhu menurun. Okey? Boleh ingat pada
Okey, contoh dalam industri. Contoh ni sebenarnya orang belajar detailnya dalam bab 9. Tapi dalam bab ni ada juga. Kita baca sikit dalam buku teks, dalam buku teks kan, iaitu proses Haber. Proses penghasilan amonia daripada proses penghasilan amonia daripada bahan amonium. Sekejap ya. Proses penghasilan, saya cikgu salah ni. Sekejap cikgu betulkan. Mana proses penghasilan amonia saja. Okey ya. Ya, kalau tengok sini ya, ni cikgu bila cikgu buat, cikgu tengok sini. Dalam huraian sukatan tengok mana bab ni. Kita cek balik. Sekejap ya. Okay, perubahan. Cikgu ambil ni perubahan kimia fizik ni. Okey. Oh ni, penghasilan amonia daripada bahan amonia. Maksudnya kita tengok proses penghasilan amonia. Betul ni daripada bahan amonium. Apa beza amonia dengan bahan amonium? Okey, kita tengok proses penghasilan amonia sajalah ya. Ini bahagian kimia ni. Cikgu nak kena tengok betul-betul kimia ni. Okey. Proses penghasilan amonia itu prosesnya apa yang melibatkan tadi sebenarnya betul lah kan? Daripada bahan amonium. Proses nama apa? Prosesnya adalah proses Haber namanya. Sebab ini adalah satu contoh tindak balas yang melibatkan haba dalam industri. Ada dua proses yang kena tahu. Satu, penghasilan amonia. Ini kena tahu detail. Dan penghasilan asid sulfurik. Ini contohnya. Tapi untuk penghasilan asid sulfurik ni, proses sentuh cikgu tak akan detail lah. Sebab dalam buku teks pun tak ada detailnya. Yang buku teks ada detailnya penghasilan amonia. Okay, so kita tengok apa prosesnya apa. Nama prosesnya adalah proses Haber. H tu huruf besar, nama orang sebenarnya tu. Okey, proses penghasilan amonia ni adalah melibatkan, ini cikgu ambil daripada buku teks ni, cikgu cut daripada buku teks ni. Ni cikgu tulis, ni ambil daripada internet, daripada yang sama je lah. Cuma apa? Sama je lah Okey, dia proses Haber ni tindak balas di antara nitrogen, gas nitrogen dengan gas hidrogen untuk dapat amonia. Di mana proses ini memerlukan, ini nak kena hafal ya, selalu soalan tanya, apakah mangkin untuk proses ni? Mangkinnya ialah besi dan tindak balas ini berlaku dalam tekanan yang sangat tinggi, 200 atmosfera. Kalau dekat sekarang ni, kat atmosfera sekarang ni, tekanan ni 1 atmosfera je. 200. Tekanan sangat tinggi dan suhunya apa? 450 hingga 500 darjah Celsius. Sangat tinggi. Air mendidih berapa? Baru 100. Ini 450 hingga 500. Proses penghasilan. Apa nama prosesnya? Proses Haber. Dan tidaklah kimia ni awak tak perlulah tahu dia punya segi ni. Tapi kadang-kadang soalan pernah tanya juga. Dia punya nisbah di antara gas hidrogen dengan gas nitrogen. 1:3. 1 nitrogen, 3 hidrogen. Kalau tengok pada sini pula, tengok ni dicampurkan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Suhu tekanan tinggi dengan mangkin besi. Dicampur, masuk, ini masuk ke pemampat. Lepas tu akan keluarlah cecair amonia. Ini gambar yang ada di dalam buku teks. Ya. Yang penting awak tahu nak dapat apa ni? Cecair amonia. Nak hasilkan amonia. Sebab apa? Amonia ni sebab banyak fungsi dia ni. Ini antara kegunaan amonia. Ejen pencuci, perubatan, ejen penyejuk, bahan letupan, penghasilan nylon ni baja. Nanti kita akan belajar pasal proses Haber ini dalam bab terakhir. Bahan kimia dalam industri bab akhir form 4. Tapi untuk ini awak kena hafal inilah ya. Hafal ini. Soalan akan tanya mangkinnya apa, tekanannya berapa, suhunya berapa. Okey?
Boleh? Okey, apa lagi kita tengok seterusnya? Oh, ini tadi cikgu proses pengasinan, proses Haber, proses sentuh, proses pengasinan asid sulfurik. Sama sajalah ya. Okey. So, sebelum kita seterusnya ialah seri kreatifan logam. So, cikgu berhenti dululah ya. Awak fahamkan dulu perubahan, dua jenis perubahan dengan dua jenis tindak balas tadi. Tindak balas kimia tadi, tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey, nanti kita akan masuk kepada soalan kita akan masuk kereaktifan logam. Okey, bye. Okey, awak boleh fahamkan betul-betul dulu, fahamkan nanti kita masuk. Lupa pula cikgu cakap nanti lepas dah habis awak 3 part nanti. Mungkin 3 part lah cikgu buat kan. 2 atau 3 lah. Cikgu akan bagi latihan dalam Google Classroom. Tengok awak boleh jawab atau tidak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.